Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din ya rabbal alamin. Yang dihormati pengurusi aliyatan kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curah kepada kita, barakat atau barakah Allah Subhanahu wa taala sentiasa menaungi kita. Mudah-mudahan malaikat Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendoakan kita yang berada di dalam majlis ilmu, kerana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya malaikat bersama dengan orang-orang bersama dalam majlis zikir serta mendoakan mereka-mereka yang berada di dalamnya kerana Allah. Kita niatkan nanti kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk menerima benaran kalam Allah dan juga kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita nikmat yang tidak terhingga. Walaupun kepada kita kadang-kadang rasa terlalu sedikit, walaupun bagi kita rasa tidak cukup, tetapi sebenarnya kalau dihitung-hitung daripada kita usia kita dilahirkan sehinggalah pada umur yang sekarang, terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini insya-Allah pada tajuk kita pada kali ini saya ingin memberikan berfungsi pada tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan tanda-tanda hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala sukai pada seseorang itu. Yang mana terlalu banyak hadis-hadis, ayat-ayat dalam Quran yang memberi petunjuk kepada kita yang nak tak nak, orang yang mentadabbur, orang yang memberi perhatian, orang yang berfikir yang akan dapat tanda-tanda tersebut serta menghayatinya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita cuba berkongsi beberapa tanda, mungkin tak semua, tapi paling tidak untuk jadi peringatan pada diri saya dan juga kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sebagai makhluk ciptaan Allah kadang-kadang tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku pada diri kita. Mungkin kita menceritakan sejarah hidup kita, mungkin kita menceritakan saya dulu begini dapat kelebihan ini, ataupun kita ceritakan aku dapat musibah ini. Tetapi tuan-tuan membuat apa hikmah di sebalik yang kita lalui, yang nak tak nak kalau kita berfikir menjadi pengajaran untuk masa depan kita, terutamanya masa depan akhirat kita. Jadi tuan-tuan membuat kita sebagai hamba nak tak nak terpaksa berfikir, dan berfikir itulah kadang-kadang
Berzikir itulah yang akan menaikkan derajat kita di sisi Allah, yang mana Allah Ta'ala akan bagikan rezeki dan juga nikmat yang mencurah-curah. Wa dzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatilah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, kerana sesungguhnya dengan zikir itu akan menaikkan derajat seseorang. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda dia yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan cubaan yang merupakan salah satu daripada perkara yang terpaksa dihadapi oleh manusia. Di antaranya ialah sakit. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu sebut dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kebaikan untuknya, nescaya Allah akan timpakan ujian untuknya. Jadi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala anhu menyatakan, apabila Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada seseorang hamba, bila dikasihi hamba tersebut, maka Allah Ta'ala akan bagi dia ujian. Ujian ini tuan-tuan dia umum. Ada yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dengan kesakitan, sakit kan? Orang lain tak sakit, dia sakit. Kadang-kadang dia tahu, Allah, kenapalah aku sakit lama sangat, daripada muda sampai tua sakit, ya Allah, kenapa? Tuan-tuan, ini tanda kasih sayang Allah. Ada orang uji dengan anak, bermula daripada tak ada anak, ataupun anak sedikit, ataupun anak ramai tapi tak apa nak menjadi, ataupun anak-anak menjadi tetapi menyusahkan hati orang tua. Itu semua adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang Allah Ta'ala uji seorang dengan harta benda, payah nak dapat rezeki, usaha dah daripada kecil sampai kepada umur sekarang, usaha tak dapat juga. Tengok kawan-kawan usaha sikit dapat, tapi dia usaha tak dapat sampai umur 50-an, 60-an, tak ada rezeki juga. Ini dia adalah satu daripada tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tuan-tuan, dan juga macam-macam lagi lah maknanya ujian. Antaranya rumah tangga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dapat isteri, yang tidak solehah kan. Kita nak isteri solehah, sebelum nikah dia cari isteri solehah, tapi dapat isteri yang tak solehah bagi dia kan. Ataupun inginkan suami yang soleh kan, tiba-tiba tak jadi soleh, jadi toleh. Toleh itu lawan kepada soleh. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT, ini adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kerana apa? Kerana ia adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada seseorang hamba, yang mana ujian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya. Maksudnya bukan salah dia tak buat jahat, tapi kenapa diuji begitu? Itu semua adalah urusan Allah, tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan apabila seseorang yang beriman dia melihat dengan mata hati, maka dia akan dapat pengajarannya. Dia melihat dengan ilmu, dengan basirah, dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang dapat ditimba daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan dapat, oh ini sebabnya Allah Ta'ala uji aku begini. Tuan-tuan, saya ambil salah satu daripadanya ialah berkaitan dengan ujian kesakitan.
Ramai di kalangan kita sakit, termasuk saya pun. Walaupun saya seorang perawat, tapi saya sakit juga. Manusia diuji dengan sakit. Sama ada sakit yang berat ataupun sakit yang ringan. Paling tidak sakit lutut. Betul kan? Sakit lutut. Kadang-kadang dia diuji dengan kejap demam, sakit. Kalau sakit lutut tadi, bila diuji oleh Allah Ta'ala, kadang-kadang kita tak nak pergi masjid dan malas pergi masjid, sakit lutut. Ujian Allah. Tuan-tuan, perempuan yang rahmati oleh Allah SWT, yang pertama yang saya nak sebut, bagaimana hadisnya Rasulullah SAW yang kita baca tadi, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan uji. Jadi maksudnya tuan, kalau kita baca dengan fikiran yang negatif, maka kita rasa Allah Ta'ala tak sayang kita. Kenapa kita ni diuji? Kenapa kita ni diuji? Kenapa begini? Kenapa begini? Tapi kalau kita berfikir dengan fikiran yang positif berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, kita akan bersangka baik dengan Allah. Oh, ada hikmahnya Allah Ta'ala buat macam tu. Mungkin Allah Ta'ala nak ampunikan dosa-dosaku yang lalu. Mungkin kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh aku selalu ingatnya. Kan? Mungkin kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi yang terbaik, ada benda yang lebih baik Allah Ta'ala nak bagi selepas ini. Maka kalau kita berfikir begitu tuan, Allah Ta'ala akan bagi kebaikan yang sangat banyak berdasarkan kepada apa yang kita fikir. Ada orang tuan-tuan buat, bila dia sakit bertahun-tahun, dia akan berfikir Allah Ta'ala tak sayang. Maka di atas fikirannya itulah maknanya Allah Ta'ala akan uji dia lagi. Kemudian kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beratkan ujian dia lagi. Sebab apa? Allah Ta'ala nak suruh dia supaya dia berusaha lagi, supaya kenal lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ujian tersebut. Tuan-tuan, bukan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kadang-kadang ujian yang kita dapat ini tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat untuk kita kerana apa? Paling-paling tidak untuk nak bagi kita keringanan di akhirat. Paling-paling tidak untuk nak membawa kita dimasuk dalam syurganya di akhirat. Kerana kita selalu berdoa, paling-paling tidak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita paling-paling kuatlah. Doa apa-apa biasanya kita akan baca kan, doa yang akhir. Maka Allah Ta'ala di atas dasar itu dia menerima doa kita. Aku bagi kau kek baik di dunia ni. Sakit-sakit sikit-sikit je pun. Kadang-kadang sakit itu membawa kepada kematian. Sebabnya tuan-tuan, bila kita sakit, tak semestinya sakit itu akan sembuh bila kita berubat dah. Tapi kena berubat dah, kenapa pula kena berubat? Kan takdir Allah Ta'ala. Dah umur macam ni, contohnya umur dah warga emas, yang terlebih emas kan, ada ekstra Allah Ta'ala bagi daripada Rasulullah SAW. Dan kenapa perlu berubat? Sebabnya berubat itu adalah suruhan Rasulullah SAW. Ma anzalallahu illa anzalahu dawa fatadawu Rasulullah. Tidak diturunkan penyakit melainkan turunnya obat, maka berubatlah kamu. Di atas berubat itulah Allah Ta'ala nak tengok berubat tadi tu, berubat tadi kan. Kadang-kadang berubat itu tak sembuh pun, tapi berubat tadi tu, kerana pada berubat itulah ada kasih sayang Allah. Pada berubat itulah Allah Ta'ala bagi nikmat atau pada pelajaran yang sangat banyak. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tahu agak mana sakit-sakit ni buat apa pada mati. Boleh tak berubat dah tuan-tuan? Dia bukan macam itu. Sakit tuan-tuan, bila kita berubat, tak semestinya kita tak mati. Itu satu konsep. Apabila kita berubat, bukannya kita nak hidup lama. Kita berubat untuk kita sembuh, untuk kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tuan? Mati itu pasti, semua orang dah tentukan ajalnya, pasti mati. Tapi kenapa kita berubat juga? Kita berubat kerana kita nak sihat. Bila sihat, kita boleh berbakti kepada agama Allah, kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tuan-tuan? Jadi apabila diuji kepada kita dengan kesakitan, maka nak tak nak tuan, yang pertama di sini pengajaran yang pertama, naklah maknanya kita redha dengan apa Allah Ta'ala berikan.
Bahkan tuan-tuan, keredaan inilah sebenarnya yang akan kata apa, melepaskan kita daripada ujian. Maknanya dulu ujian tu bila kita redha dengan sakit itu. Dan seterusnya apabila sakit, berubat sebab Rasulullah suruh berubat. Dan kadang-kadang kita berubat lama banyak puluhan ribu lebih duit. Tuan-tuan, berubatlah. Sebab apa? Sebab pada berubat itulah ada barakah Allah Ta'ala. Mungkin kerana usaha itu, bersungguh-sungguh itu, Allah Ta'ala tak bagi kita sembuh di sini, tetapi Allah Ta'ala bagi nikmat kita selepas kematian. Kita tak tahu kan. Tapi kalau kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi kebaikan kepada kita. Kemudian tuan-tuan, banyak hadis-hadis berkaitan dengan ujian-ujian orang-orang yang beriman. Di antaranya ialah apa? Daripada Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, an abihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul mu'minina kal khamati minaz zar'i tufayyu harrihu marratan wa ta'diluha marratan wa mathalul munafiq kal arzati la tazalu hatta yakuna inji'afuha marratan wahidatan. Diriwayatkan daripada Ka'ab radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti batang pohon yang baru tumbuh yang masih melintuk-lintuk. Apabila ia ditiup angin kencang, sekali ia condong dan sekali ia kembali tegak. Adapun orang munafik, dia umpama batang pokok arzah yang awalnya tetap tegak tetapi dipukul angin kencang namun akhirnya tercabut sekaligus. Hadis ini tentang menunjukkan bahawa sungguhnya sikap orang bermukmin dan sikap orang yang munafik ataupun orang kafir, yang mana apabila seorang mukmin itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dia akan down, tapi dia akan naik balik. Tapi kalau orang munafik atau orang kafir, dia akan sentiasa berputus asa dan menyalahkan, bukan menyalahkan diri tetapi menyalahkan orang lain, atau menyalahkan, kadang-kadang yang lebih teruk, menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas ujiannya. Jadi tuan-tuan puan, kena hati-hati supaya apa? Supaya kita jangan ada sikap yang begini, yang mana bila diuji maka kita menyalahkan orang lain, bila diuji kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi ujian kepada kita. Tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, bersabar di atas segala ujian. Di antaranya tuan ialah apa? Ganjarannya sangat besar. Sangat besar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang menimpa seseorang muslim daripada suatu kepenatan, penat, daripada kesakitan, sakit, daripada keresahan, stres, murung, sebagainya, anxiety, daripada kesedihan, sedih dalam hidupnya, tindakan yang menyakitkan daripada orang lain, orang inayah dia, orang fitnah dia, dan kedukacitaan, duka cita dia, walaupun duri yang menusuk, hatta dia terpijak duri sekalipun, kesakitan seolah-olah terpijak duri, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dengannya sebahagian daripada dosa-dosa. Maksudnya tuan-tuan perempuan, ujian itu adalah penghapus dosa. Kalau kita yakin bahawa ujian itu penghapus dosa, maka hati orang beriman akan bahagia. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan tuan-tuan perempuan, sahabat radhiyallahu taala anhu kadang-kadang tersepak batu istighfar. Tersepak batu kan? Kalau kita tersepak batu itu apa ucapan kita tuan? Pum tersepak hantu batu tu. Siapa letak batu sini? Biasanya kita macam tu kan.
Tapi sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dia tak tersepak batu, astagfirullahalazim, ya Allah, apa dosaku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Itu di antara para salafus soleh. Kan? Putus lipat, sahabat putus lipat, ya Allah, apa dosaku ya Allah. Itu di antara kata apa, fikiran yang positif daripada sahabat-sahabat bagi dia. Bila diuji, maka dia akan kembali. Allahu Akbar, apa salahku ya Allah. Ya Allah, apa masalahku ya Allah. Itu dia. Maknanya bersangka baik terhadap Allah di atas segala ujian, kesakitan dan juga perkara-perkara yang lain, yang mana kadang-kadang ujian itu sangat berat, sangat berat. Dan bila seorang itu beriman, yang yakin bahawa sesungguhnya ujian berat ini kasih Allah Ta'ala kepada dia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi kebaikan yang sangat banyak. Bagi satu contoh, kan? Ada orang yang Allah Ta'ala bagikan bagi nikmat penglihatan. Penglihatan nikmat yang sangat hebat. Kita melihat ini satu nikmat yang sangat hebat. Dapat tengok, tuan-tuan, tak percaya cuba tutup mata kita, jangan buka satu hari, kita pergi masjid, pakai tungkek lah. Apa agak rasa kita? Kita cuba lah. Kita cuba nak rasa nikmat penglihatan. Ada yang Allah Ta'ala tarik nikmat dia sekaligus. Ada. Contohnya, ada satu kes, orang yang bekerja, di antara kes lah, yang bekerja menghadap komputer terlalu lama, tak pegang orang. Dia designer, seorang designer. Dia kena menyiapkan video ni waktu yang terdekat, yang kata apa, yang singkat. Tuan-tuan buat, oleh kerana tak rehat-rehat, Allah Ta'ala tarik. Ini satu kes dalam perubatan. Ditarik tuan-tuan, belak semua. Bila ditarik, Allah Ta'ala tarik, tuan berlaku penyesalan. Ya Allah, menyesalnya aku, ya Allah. Ya Allah, menangis-nangis dia. Macam mana nak buat? Tuan-tuan, ini nak kata nikmat penglihatan. Tak percaya tuan-tuan, bagi kita yang dah berumur, Allah Ta'ala tarik nikmat kita. Nikmat mata. Kan, kabur. Nampak tak? Dan saya beritahu tuan-tuan, ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, anna Allah qala idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara awwadtuhu minhuma al-jannah yuridu 'ainai. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, bila aku menguji hamba-Ku dengan kehilangan dua anggota yang dikasihinya, iaitu dua biji matanya, lalu ia bersabar, aku akan gantikan untuknya bagi dua biji mata yang hilang itu dengan syurga. Tuan-tuan, penglihatan Allah Ta'ala tarik sikit. Redha tuan-tuan. Kan? Bila redha, jangan tak berubah. Redha tu maksudnya kita redha ujian Allah. Selepas tu kita berubat sebab kita nak mengambil pada hadis Rasulullah SAW. Kalau kita redha, kemudian kita berusaha, kita dapat pada hadis ni. Iaitu apa? Allah Ta'ala akan ganti kita dengan syurga. Yang penting redha. Sebab redha ni sangat penting. Redha ni sangat penting. Di antara syarat nak katanya kasih sayang Allah Ta'ala di betul-betul ada pada kita, ialah kita redha dengan segala yang ada pada kita. Bahkan Rasulullah SAW pun sakit, tuan-tuan. Rasulullah SAW sakit. Ada orang kata Rasulullah tak sakit. Betul, daripada muda Rasulullah SAW dia tak sakit. Tapi saat akhir hidup Rasulullah SAW, Allah Ta'ala uji baginda Rasulullah SAW dengan sakit. Bahkan ada satu hadis yang Rasulullah SAW, sesungguhnya apa yang ada pada kedua ini ialah kesan daripada racun yang termakan di Khaybar. Walaupun ada hadis, ada perbahasan ulama yang mana Rasulullah SAW dia tak gigit habis pun, dia gigit sikit, dia letak dalam mulut, kan? Sahabat ada yang makan, ada yang syahid. Rasulullah SAW letak di mulut, tulang bagi tahu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah diracun. Aku Rasulullah SAW ada mengatakan Rasulullah gigit sikit, ada Rasulullah letak di mulut tu. Jadi Rasulullah kata apa? Berhenti makan. Beritahu pada sahabat, berhenti makan.
Sesungguhnya daging kambing ini telah diracun. Dipanggil seorang wanita Yahudi menyediakan makanan tersebut. Dia tanya, selamba yang Yahudi jawab, wahai Rasulullah, kalau kau betul Rasulullah, Allah Ta'ala selamatkan kau. Kalau kau Nabi, kita matilah kau dengan racun yang berletak. Sudah sambung. Nampak tak? Rasulullah memaafkan dia di atas sifat daripada kenabian. Tapi apabila sahabat ada yang syahid kerana termakan racun, maka dia juga dikisos. Dia dilakukan hukum kisos terhadap wanita Yahudi tersebut. Jadi oleh kerana kesan daripada Yahudi itulah ulama-ulama mengatakan di antara Nabi yang mati syahid ialah apa? Rasulullah SAW. Rasulullah dikurniakan oleh Allah Ta'ala mati syahid kerana apa? Kerana diracun. Diracun. Nak mengatakan martabat Nabi yang mati syahid di atasnya Rasulullah SAW. Itu. Jadi akhir hidup Rasulullah SAW, Rasulullah kerap sakit. Dan Rasulullah SAW sebagai seorang hamba Allah, dia ngajar kepada kita, Rasulullah berubat. Rasulullah pun berubat. Rasulullah memanggil sahabat yang pandai berubat. Rasulullah SAW berubat. Kan antara ubat-ubat yang Rasulullah SAW buat ialah apa? Di antaranya ialah al-hijamah. Tuan-tuan, orang yang keracunan bagus di hijamah. Hijamah ni apa? Dibokap. Antaranya lagi kalau kena sihir. Ada hadis ni. Rasulullah SAW pernah kena sihir oleh seorang Yahudi juga. Kemudian Rasulullah SAW melakukan hijamah, bekam. Itu nak kata konsep kata Rasulullah SAW mengambil asbab berubat untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita kalau kita sakit, ubailah. Sakit, ubailah. Kan? Rasulullah SAW di antaranya ialah apa? Ubat Rasulullah madu. Madu tuan-tuan. Usaha Rasulullah SAW dan perubatan madu. Bahkan Rasulullah SAW sebut, alaikum bi syifa'aini al-Quran wal asal. Hendaklah kamu beramal dengan dua penyembuhan, iaitu Al-Quran dengan asal. Al-Quran dengan madu. Tuan, amalkanlah madu. Madu itu Rasulullah SAW sarankan. Asy-syifa fi salasah. Kesembuhan pada 3 perkara. Yang pertama syarbatul asal, minum madu. Yang kedua syartatil mihjab, iaitu berbekam. Yang ketiga al-kayyatu binar, kai dengan api. Itu kai dengan api ni satu teknik pemanasan dengan api. Wa inni anha ummati anil kai. Aku melarang umatku dengan kai. Itu istilah dengan dikata makruh. Tapi boleh buat tak? Rasulullah pernah buat kepada sahabat. Apabila sahabat kena panah, Rasulullah buat kai. Tolak itu. Ambil dua dan madu, ambil hijamah. Sebab apa? Saranan Rasulullah SAW. Jadi apabila berlaku dalam kehidupan, ada solusinya. Siapa kata tak ada solusi? Masalah rumah tangga, Rasulullah dah tunjuk solusinya. Masalah sakit, Rasulullah dah tunjuk solusinya. Masalah kepercayaan, pegangan apa semua, Rasulullah dah tunjuk solusinya. Maka dengan kita mengaji, beramal tuan. Jadi masalahnya orang tahu, terutama ustaz-ustaz lah. Masuklah saya pun kan. Masalah orang tahu ni dia payah lah. Tahu semua, rawatan semua masa tahu. Bubek apa semua. Di antara penyakit yang ada bagi orang yang tahu ialah malas. Betul? Malas nak bubek. Bahkan nak makan madu, Allah malas nak makan madu. Dah sakit pun nak makan. Itu setengah-setengah daripada penyakit. Tapi tahu tak? Tahu. Kan? Jadi maksudnya apa? Hilangkan kemalasan. Itu penyakit juga. Malas kan, atau pemalas. Dan buat rahmati Allah, itu keyakinan kita. Rasulullah dah tunjukkan. Kemudian tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang keduanya ialah apa? Di antaranya ialah Allah Taala membuka pintu hati hamba yang mengisi dan mengisinya dengan keyakinan yang kukuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan baginya, Allah Taala sayang dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan pintu hatinya kepada agama. Bukakan pintu hatinya kepada agama. Maksud hadis Rasulullah SAW ini adalah apa?
Allah Ta'ala kurniakan hidayah kepada hamba-hambanya, maka itulah dia sebenarnya kasih sayang Allah SWT. Hidayah ini tuan-tuan, dia ada perbahasan yang sangat banyak. Kan kita ni dah dapat hidayah lah ni dari Islam. Betul, itu hidayah Islam. Alhamdulillah. Syukur tuan-tuan. Nikmat yang paling besar ialah hidayah Islam. Tetapi yang dimaksudkan hidayah ini ialah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Hidup kita yang tuan perlukan petunjuk. Hidup kita ni perlukan pedoman. Itu sebabnya Rasulullah SAW sampai akhir hayat baginda, Rasulullah sentiasa menunjukkan tauladan yang baik. Untuk apa? Untuk diikuti oleh umat dia. Kalau kita menjadikan Rasulullah SAW idola kita, maka kita akan ikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling seimbang di atas alam ini. Seimbang ni apa? Seimbang dari segi roh dan jasad, seimbang dari segi pemikiran sebagainya. Tuan-tuan, Rasulullah SAW adalah makhluk yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ikut Rasulullah SAW, maka kita akan mendapat keseimbangan tersebut. Kita akan mendapat kasih sayang Allah. In kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada Muhammad, sekiranya kau kasih kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Percaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, nak ikut Rasulullah, tuan perlukan hidayah. Ada orang dia boleh ikut, ada orang tak boleh ikut. Doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita, boleh ikut sunnah Rasulullah SAW. Tak dapat semua pun dapat sikit-sikit, Alhamdulillah. Kan? Tak dapat semua pun dapat separuh, Alhamdulillah. Tak dapat separuh, satu pompek pun, Alhamdulillah. Tuan-tuan, jadi sunnah Rasulullah ni apa benda tuan? Semua kali lah. Kalau kita teliti hadis-hadis Rasulullah SAW, daripada awal baginda sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, Rasulullah dah ajar. Apa dia tuan? Doa kan? Apa dia doa dia? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sunnah. Kita agak-agak baca tak ingat ustaz. Tepek kan? Pakai katil. Bangunnya baca. Tuan-tuan, itu cara dia. Maksud apa? Tak ingat, hafal. Kan? Payah nak hafal, jangan apa-apa. Print, tepek, stiker dekat mana-mana yang boleh kita baca. Contoh, doa lepas daripada wudu. Ada setengah daripada kita, walaupun apa tak ingat. Tuan-tuan, hafal. Macam mana hafal itu? Kan? Tepek, print, tepek. Jangan tepek dalam tandih lah. Kan? Keluar tandih tu tepek. Nampak tahu kan? Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Itu di antara doa selepas daripada wudu. Tuan-tuan, besar artinya kalau kita baca doa kan. Bahkan Rasulullah SAW kata siapa yang baca doa, Allah Ta'ala akan sediakan tempat dalam syurga. Nak kata besarnya ganjaran bagi orang yang baca itu. Kadang-kadang kita lupa. Kan? Dan semuanya adalah hidayah Allah. Lupa tak lupa tu hidayah Allah. Kita dengar kuliah ni betulnya lah, tapi lupa lah. Lupa itulah yang kadang-kadang tak nak kita pernah benteras. Itu penyakit. Tuan-tuan, kena beramal. Bahkan Rasulullah SAW, di antara kejayaan seseorang hamba yang beriman itu ialah apa? Ialah dia yakin, itu iman. Yang keduanya beramal soleh. Amal soleh. Tuan-tuan tengok dalam ayat Quran biasanya alladzina amanu wa 'amilus solihat. Betul tak? Dalam surah Baqarah kan? Alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir kan? Alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika min zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yunfikuna alladzina yu'minuna la aqulu yu'minuna billahi wal yawmil bil ghaib. Maknanya orang yang beriman dengan Allah hari akhirat. Kemudian dia apa? Yunfikuna, bernafkahkan harta. Maksudnya dia beriman, kemudian dia beramal. Tuan-tuan, ketika mana jadi amal soleh perbuatan kita? Apabila kita niat kerana Allah.
Itu sebabnya daripada bangun tidur, apabila kita buat, laksanakan ikut sunnah Rasulullah kerana Allah, dia jadi amal soleh. Kita masuk tandas, kaki kiri, kaki kanan. Kaki kiri, sunnah Rasulullah, niatkan ikut sunnah Rasulullah, dia jadi amal soleh. Dalam tandas, kita berus gigi, ikut sunnah Rasulullah SAW, siwak, niat kerana Allah, jadi amal soleh. Mandi, cara mandi Rasulullah, berwuduk dulu apa semua, kan? Kemudian masuk tandas dalam keadaan kita menutup kepala, ikut sunnah Rasulullah kerana Allah, jadi amal soleh. Keluar baca doa, jadi amal soleh. Maksudnya apa tuan-tuan? Beriman, kita ada ilmu, kemudian kita beramal soleh dengan apa? Jadikan semua amalan kita kerana Allah, maka dia dikira sebagai amal soleh. Tuan-tuan, kadang-kadang kita lupa. Itu sebabnya hidayah kalau minta dengan Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Kita dibagi tahu oleh ustaz-ustaz, saya ajar kata, tahajud itu sangat hebat. Tapi kita payah nak bangun tahajud. Kenapa? Kenapa itu? Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya tuan-tuan, konteks hidayah yang kita maksudkan ialah apa? Allah Taala sentiasa bagi peringatan kepada kita. Peringatan. Bagi petunjuk kepada kita, petunjuk. Itulah di antara kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya. Ya, itu dia. Kemudian tuan-tuan, di antara tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala lagi kepada kita, iaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Sesiapa yang Allah Taala nakkan kebaikan pada dia, Allah Taala sayang kepada dia, Allah Taala akan bagi dia faqih di dalam agama. Faqihlah agama tuan, tak semestinya boleh ceramah ya tak. Kadang-kadang ada orang faqih tetapi dia beramal dengan ilmu. Itu di antara faqih. Di dalam dia lebih mengetahui dalam ilmu, bukannya asas, tapi dalam ilmu. Kan? Itu sebab apabila kita menuntut ilmu, kita doa, ya Allah, jadikan seorang aku ini seorang yang faqih dalam ilmu. Kalau kita mengaji fiqh, doa, ya Allah, faqihkan aku dalam fiqh. Bukan nak berceramah, bukan apa. Yang paling penting ialah untuk kita nak beramal. Nak beramal. Kan? Sebab ni dia, di antara tanda kasih sayang Allah, kita mengaji, Allah Taala bagi ilmu. Dan apabila kita menuntut ilmu, tuan-tuan, kadang-kadang ada yang Allah Taala bagi orang ni dia tahu. Dia ingat, kan? Ada setengah-setengah mengaji lama, mengaji sama, tapi yang ni ingat, ni tak ingat. Kenapa? Itu nak kita kena kaji balik. Kadang-kadang tuan-tuan, adab kita tak jaga. Adab. Tuan-tuan, adab itulah yang kadang-kadang menjadikan kita fail dalam menuntut ilmu. Sebab ulama mengatakan al-adab qabla al-ilm. Adab sebelum ilmu. Sebab apabila adab itu tidak ada tuan, tuan mengaji lama mana pula, dengan ulama siapa pula, Allah Taala takkan berkati ilmu tersebut. Sebab apa? Tak ada adab. Mengaji ilmu dengan tok guru, lepas tu kutuk tok guru. Tak ada adab. Kan? Mengaji dengan tok guru, lepas tu sangka buruk dengan tok guru. Tak ada adab. Kan? Kalau kita tak setuju tu biasa. Kita ada, saya tak setuju dengan tok guru saya, itu biasa. Tak setuju tu bukan tak setuju dia apa, dari segi pandangan ilmu tu tak biasa. Itu berlaku di kalangan sahabat, segi berlaku kalangan para salafus soleh. Imam Syafi'i tak setuju dengan Imam Malik, itu biasa. Tapi dengan adab. Kita ni tak ada, kan, tak setuju pada belajar saja, mengajar saja. Tak ke mana? Facebook. Tak ke mana? Dalam grup. Tuan-tuan, tak ada adab. Tak setuju, tak apalah, kan? Tak setuju, tak payah datang, tak payah mengaji. Kalau boleh, tahu, kan? Sebenarnya saya tak berpendapat ni macam mana tu. Bertanya lebih baik. Sebab apa? Kadang-kadang ada sebab, kan? Itu sebab tuan-tuan beritahu dalam contohlah, bila tuan-tuan mengaji fiqh, dalam satu masa jangan mengaji dengan banyak guru. Jangan mengaji banyak guru. Contoh fiqh, pergi ke masjidnya fiqh manhaji. Pergi dah goyah waktu takrib. Pergi sini apa dia? Sakinatun Najah. Guru lain-lain, tuan-tuan tengoklah, akan ada benda-benda perkara yang sama tapi khilaf, ada khilaf. Ada situ mulutlah kan, tak mengajar macam ni, tak mengajar macam ni. Kita ni tak tahu adab. Adab dia apa? Kalau kita mengaji satu ilmu, ngajilah dengan satu guru dulu. Dah habis satu guru ni, barulah pergi mengaji dengan guru yang lain. Itu adab tuan-tuan. Adab. Sebab nanti dia akan ada clash otak kita. Ni kata Cina, ni kata Cina, ni kata Cina. Mana satu betul ni? Malih nak mengaji dah Dia akan jadi tu. Syaitan dia cucuk. Itu tuan-tuan, adab.
Maksudnya adab kita kena jaga supaya apa? Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kita kurniaan pakai. Kan? Pakai. Kita tahu paling tidak kita boleh bentuk amal untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kan? Apabila kita sebut dengan tanda-tanda ni tuan, macam kita lah. Kan? Di antara barakah ilmu tuan-tuan ialah apa? Kita ada ilmu dan boleh beramal. Doa tuan-tuan, doa. Ya Allah, aku tahu benda ni, tapi macam mana nak beramal? Tuan-tuan, doa setiap kali lepas sembahyang. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku hidayah. Kurniakan aku kemampuan untuk beramal dengan segala ilmu yang aku ada, ya Allah. Kepada kan? Contoh, tadi imam baca amma yatasalu. Betul tak? Wal ja'alna naumakum subata. Betul tak? Ada kan? Dalam surah amma yatasalu, ada naba, ada wa ja'alna naumakum subata. Apa maksud dia? Dan kami jadikan tidur kamu itu sebagai rehat. Tidur rehat. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai pelindung. Kan, sebagai pelindung. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang itu sebagai kehidupan, untuk cari kehidupan. Tengok tafsir. Apa maksud dia? Tidur itu rehat. Manusia perlu tidur, tuan-tuan. Perlu tidur. Maka jaga tidur kita. Umur-umur tahap-tahap kita ni tak cukup 4 jam, 5 jam. Kalau 8 jam itu tidur baby. Tidur baby. Jangan kita ambil tidur baby tu. 4 jam, 5 jam, bahkan boleh 3 jam. Saya pernah jumpa orang tidur 1 jam je. Setiap malam dia tidur 1 jam. Kan? Sebab apa? Ni dapat khasiat. Jadikan malam itu sebagai kata apa? Naumakum subata, rehat. Tuan-tuan, kalau nak dapat rehat dalam tidur, tuan, cari deep sleeping. Tidur yang kualiti. Tidur yang kualiti macam mana? Tidur yang dalam. Maksudnya kalau tidur tu buih betul lah. Buih betul. Kenapa kena cari deep sleeping? Kerana ketika deep sleeping lah Allah Subhanahu Wa Taala akan arahkan kita punya sel-sel yang mati ketika nak bekerja di siang hari itu untuk hidup semula, ganti sel baru. Tapi kalau kita tak dapat deep sleeping, tuan-tuan, biasanya bangun pagi, biasa tidur tak cukup. 8 jam pun tak cukup. Sebab apa? Kita tak dapat deep sleeping. Ketika deep sleeping inilah maknanya, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan baik pulih sistem-sistem juga organ kita, mana yang kita dah gunakan ketika itu. Itu sebabnya, ngaji sikit lagi. Macam mana nak dapat deep sleeping? Antara tu ialah apa? Yang pertama, tidur awal. Jangan tidur lewat malam. Tidur awal. Tidur awal waktu bila? Waktu yang Rasulullah SAW selalu buat. Bila? Lepas Isyak. Pukul 10. Kalau pukul 9 atau awal mana? Pukul 10. Tetap pukul 10 pun boleh. Itu waktu terbaik. 10 seboleh. Kalau tuan-tuan tidur pukul 10, seboleh, 2 boleh, 1, 2. Pukul 2 dah boleh bangun. Tuan-tuan, tak payah tidur pun tak apa lepas tu. Pukul 2 tuan-tuan rasa sogar. Nak dapatkan deep sleeping ni, tuan, dan antaranya jangan buka lampu waktu tidur. Jangan ada cahaya. Itu yang dimaksudkan dalam kata apa? Wal ja'alnal laila libasa. Wal ja'al, jadikan malam itu sebagai apa? Sebagai pelindung. Tuan-tuan, gelap ini kadang-kadang bagus, kadang-kadang tak bagus. Ada hadis yang bagusnya kata apa? Ketika tak nak tidur tu mesti gelap. Sebab hormon melatonin kita akan bertindak balas ketika mana dia tak nampak cahaya. Tak nampak cahaya. Sebab kalau tuan-tuan tidur buka cahaya, buka lampu, tuan-tuan, hormon tu tak akan keluar. Tu di antara kalau kita nak dapat deep sleeping, kan? Wa ja'alna nahara ma'asha. Waktu siang kita cari kehidupan. Bekerja. Ini kadang-kadang kita ni berubah, tuan. Malam kita bersukan. Itu yang jantung, heart attack dan sebagainya itu. Malam kita tidur lewat malam, kan? Malam bukannya satu benda yang kita rehat. Itu sepatutnya kalau kita siang kita bekerja, malam ni kita santai-santai dengan kuliah, kan? Ngaji, itu rehatlah tu, kan? Macam contohnya kuliah-kuliah maghrib tu rehat sebenarnya. Kalau kita pergi masjid itu merehatkan, kan? Minda, bukakan hati, nakkan hidayah Allah. Tuan-tuan, kita niatkan macam tu, kan, jadikan malam itu rehat, insya-Allah Allah Taala akan beri kebaikan. Itu daripada ayat Allah Taala. Itu sebab tuan-tuan, nak cerita dalam Al-Quran semua ada.
kan? Cuma atas perbahasan kita, kan? Ulama-ulama yang membahaskan mana yang kita nak ikut, mana yang kita nak kata apa, jadikan panduan. Tuan-tuan dan puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, terlalu banyak sebenarnya, terlalu banyak. Dan kadang-kadang kita ni ada ilmu tapi payah nak buat. Tuan, berdoalah kepada Allah SWT. Dan ya Allah, kurniakan aku hidayah. Untuk apa? Untuk aku boleh buat sekian. Ya Allah, kurniakan aku hidayah. Untuk boleh bangun, ya Allah, pukul 3, pukul 4. Kan? Ini kan bangun pergi buang air. Kan? Ini hidayah dia. Kadang-kadang hidayah, bangun pergi buang air, tak ada hidayah, kita tidur balik. Betul tuan? Ni tak ada hidayah. Kadang-kadang kita dah set dah pukul 3 pagi nak bangun, pukul 4 pagi nak bangun. Dia bangun, pergi tutup jam. Tutup jam, tidur balik. Nak beritahu tuan-tuan, tak ada hidayah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, kurniakan aku hidayah. Bangun tu, ingat kepada-Mu ya Allah. Ingat nak semayang, ingat nak menyembah-Mu ya Allah. Kan? Itu hidayah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dalam doa, itu bukan malam saja, dalam semua perkara. Kalau kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kurniakan hidayah aku dalam kerjaan ini. Ya Allah ya Tuhanku, aku dapat duit ni, bagi aku hidayah ya Allah. Allah Ta'ala akan campak hidayah. Sedekah. Mungkin Allah Ta'ala akan bagi hidayah dalam usaha gerak kerja kita payah, tapi hidayah Allah Ta'ala akan menjadikan dia senang. Kan? Itu talab, maknanya tuntut akan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan buat sebenarnya kita ni dah tiap masa dah minta hidayah Allah Ta'ala. Ke mana duduk ke Fatihah. Betul tak? Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Kepada-Mu lah ya Allah sembah. Kepada-Mu lah ya Allah aku minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah hidayah. Tunjukkanlah kami kata jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Itu talab hidayah lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan mana? Jalan orang-orang yang Kau telah beri nikmat ke atas mereka. Lah hadis kata minan nabiyyin, daripada kalangan nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang yang syahid, wassalihin, orang yang saleh. Tuan, ikut orang yang soleh. Hidayah yang tentang bagi orang yang soleh, syuhada, orang nabi itu kita minta macam tu juga. Itu sebabnya tuan, kita nak hidayah, jangan kita jarakkan diri kita dengan orang soleh. Jangan kita jarakkan diri kita dengan alim ulama, kerana mereka adalah sumber hidayah. Nampak tak tuan? Doketkan diri dengan soleh. Doketkan dengan kelas-kelas pengajian. Doket. Kalau kita tak payah pergi kelas pengajian pun, jumpa orang alim, jumpa apa, belanja dia makan. Bagi dia hadiah. Bagi apa? Sebab apa? Ini salah satu suhbah kita dengan orang-orang alim, orang-orang ulama, orang-orang yang soleh. Sebab apa? Nak hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak tuan? Banyak, terlalu banyak tentunya. Mudah-mudahan insya-Allah kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Kan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita mampu untuk menahan segala ujian dia. Doa juga kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Kau uji aku ya Allah. Ya Allah, kurniakan aku mampu untuk mengharungi ujian ni. Jangan kita doa, ya Allah, jangan Kau bagi uji aku macam tu. Jangan Kau uji aku ya Allah. Jangan. Sebab apa? Itu tanda kasih sayang Allah. Tapi sebaliknya doa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku mampu untuk menghadapi ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan jalan penyelesaian bagi ujian-Mu ini ya Allah. Itu doa. Yang kedua tuan-tuan ya Allah, hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibukakan hati kita untuk mengikut ajarannya, ajaran agama Allah Ta'ala, untuk percaya dan yakin pada ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buka, ya Allah yang Tuhanku, kurniakan hidayah kepada aku ya Allah. Bukakan hatiku ni ya Allah. Jadikan aku ni orang yang percaya kepada ayat-ayat-Mu dan juga kalam Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Percaya betul-betul. Sebab itu adalah hidayah Allah, kasih sayang Allah. Yang ketiga ni tuan-tuan, ialah apa? Ya Allah, jadikan aku orang yang berilmu. Orang yang faham. Ya Allah, kurniakan aku mampu membagikan masa aku untuk ilmu. Kurniakan aku ini ada masa untuk menuntut ilmu. Kurniakan keberkahan di dalam ilmu yang aku tuntut ya Allah. Dan doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ganjaran yang terbaik untuk kita, keampunan yang terbaik dan juga barakah di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan kan, mudah-mudahan.
Kita ni tak ada apa-apa tentang melainkan rahmat Allah ya. Rahmat Allah. Kita ni tidak ada apa-apa walaupun kita duit banyak. Rahmat Allah, ujian Allah Taala, dan kita mampu untuk hadapi ujian Allah, dan semoga Allah Taala selamatkan kita dunia akhirat. Dan selamat dunia akhirat dengan hidayah Allah. Mudah-mudahan kita ni mampu untuk apa? Bawa diri kita ni berjumpa dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Itu yang kita nak target. Target sekarang ni ialah apa? Nak jumpa Allah dengan hati yang sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, malaikat siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Kita jadi maknanya minta dengan ilmu, dengan apa amalan, dengan apa semuanya. Ya Allah, sejahterakan hatiku bila bertemu denganmu. Itu maksudnya sejahtera. Orang mati dalam sembahyang, Allah sejahtera. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kebaikan yang sebanyak. Dan jadi wallahu ta'ala alam. Setakat itu saja pada pagi ini. Mudah-mudahan dia akan memberi impak yang besar pada diri saya terutamanya, juga kepada kita semua. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi